Baik, setakat ditutup semalam, ringgit kita berada pada 4.6640 berbanding dolar Amerika Syarikat. Setiap kali kita bincangkan topik ringgit yang lemah ini, alasan yang kita dengar adalah the Fed di Amerika Syarikat naikkan kadar agresif dan juga ekonomi China lemah dan juga bermacam-macam alasan dan ataupun faktor yang lain. Namun apa realiti sebenar keadaan ringgit ketika ini? Adakah asas ekonomi kita cukup menarik kepada pelabur dan adakah perubahan politik yang kita saksikan pada ketika ini cukup diberikan keyakinan kepada orang ramai dan adakah wujud langkah yang boleh kita ambil untuk kawal kejatuhan nilai ringgit ini? Kerana kejatuhan ini tidak dirasai orang yang duduk di kerusi empuk sahaja, tetapi orang yang kebanyakan, iaitu orang yang pergi melancong ke luar negara, orang yang belajar di luar negara, bahkan orang yang pergi kedai beli barangan harian. Ringgit lemah membawa kepada inflasi di import kerana kebergantungan import kita sangat tinggi. Dan apakah dia sebenarnya langkah reformasi yang boleh kita jangka dan juga bila langkah ini boleh kita saksikan? Kita dengarkan bagaimana untuk kita melihat keadaan ini. Kita nak melihat terlebih dahulu apa angkanya dan juga data dan realiti semasa. Kita nak bawakan rakan tugas Nina Rozman. Semalam kita kongsikan data ini sekali lagi untuk kita terangkan kepada penonton tahap ringgit kita pada ketika ini berbanding dengan mata wang lain juga. Nina bantu kami untuk faham kedudukan ringgit pada ketika ini. Baik Najib, sudah tentu kita mahu tahu bagaimanakah prestasi ringgit untuk separuh pertama 2023 dan bagaimanakah prestasi rakan-rakan jiran kita untuk mata wang negara mereka. Jadi sebelum itu saya akan kongsikan bagaimanakah iaitu institusi perbankan negara iaitu mempunyai unjuran dan jangkaan terhadap iaitu ringgit terhadap iaitu dolar. Dan kalau kita teliti kat sini, kalau saya tunjukkan daripada list ini ada terdapat beberapa institusi perbankan asing. Kalau kita dapat teliti di sini ada JP Morgan Chase, Australia and New Zealand Banking Group, Nomura, Standard Chartered, termasuk juga dengan lain-lain di mana ada Mizuho Bank, OCBC. Di sini mereka meletakkan unjuran mereka iaitu ringgit terhadap iaitu USD pada suku ketiga dan suku keempat 2024. Dan apakah unjuran mereka kalau kita dapat lihat setakat ini? Untuk suku ketiga kalau kita lihat iaitu jangkaan daripada institusi perbankan, kebanyakan mereka mengunjurkan iaitu daripada angka ada level ringgit daripada 4.5 ke 4.6 pada suku ketiga. Ringgit iaitu nilai ringgit terhadap USD pada suku ketiga. Manakala suku keempat pula lebih kurang sama iaitu jangkaan mereka ada yang kekal, mungkin ada yang naik sedikit, ada yang kurang sedikit tapi tidak jauh daripada paras 45 hingga 4.6. Tapi kalau kita nak lihat secara keseluruhan iaitu unjuran mereka, kalau kita campur secara keseluruhan apakah unjuran oleh institusi perbankan negara terhadap ringgit kita berbanding USD dolar, di sini kalau kita dapat lihat purata pada suku ketiga dan suku keempat iaitu institusi perbankan asing mengunjurkan iaitu nilai ringgit kita akan berada pada 4.56 4.5 iaitu kita dapat lihat ia kekal pada paras 4.5 dan ini adalah unjuran yang kita dapat saksikan daripada institusi perbankan asing. Dan sekarang mari kita lihat lebih terperinci bagaimanakah pergerakan iaitu prestasi ringgit kita daripada bulan 1 hinggalah bulan 6 untuk 6 bulan pertama iaitu separuh pertama yang kita dapat saksikan pada 2023. Dan saya akan mulakan dulu dengan prestasi ringgit yang akan saya kongsikan daripada trading economic. Seperti yang kita dapat teliti daripada data ini, draft ini. Kalau kita nak baca iaitu nilai mata wang, kalau kita teliti graf itu, kalau graf itu menunjukkan ia semakin menaik, maknanya nilai mata wang itu semakin menurun dan semakin merosot. Kalau kita teliti daripada bulan Januari hinggalah bulan Jun di sini, iaitu kita lihat iaitu prestasi ringgit kita pada Februari iaitu lebih kurang Februari 3 hari bulan Februari 2023, kita lihat paras ringgit kita berada dalam keadaan stabil iaitu pada 4.254. Tetapi masuk sahaja iaitu bulan Mac kita dapat teliti ringgit kita semakin merosot sehinggalah iaitu bulan Mac kita dapat teliti iaitu di paras yang amat rendah, nilai ringgit kita sangat rendah di sini lebih kurang 4.5 mula daripada bulan Mac. Dan kita dapat lihat iaitu trend merosot kepada nilai ringgit kita apabila kita melihat graf ini kekal dengan trend meningkatnya sehinggalah kita dapat teliti sekarang iaitu pada 4.66. Dan kenapa kita menekankan paras ini? Kerana paras ini hampir sama dengan paras iaitu 4.88 ketika berlakunya krisis kewangan pada tahun 1997 sehingga 1998. Dan ini anda dapat lihat iaitu prestasi menurun terhadap ringgit berbanding
berbanding USD dollar. Tetapi bagaimana pula dengan iaitu negara jiran kita? Bagaimanakah prestasi mata wang negara mereka pada separuh pertama 2023 ini? Dan saya masih akan kongsikan daripada iaitu data daripada trading economics, di mana saya akan refresh sedikit untuk kita dapatkan iaitu angka dan level nilai mata wang negara terhadap setiap negara yang terdapat dalam trading economics ini. Dan kalau anda dapat teliti, saya akan teliti prestasi iaitu rupiah Indonesia. Bagaimanakah iaitu rakan jiran kita, jiran negara kita, iaitu prestasi rupiah mereka, mata wang negara mereka. Dan kalau kita lihat, ini adalah prestasi ringgit berbanding USD dollar. Kalau anda teliti daripada awal bulan, kita lihat iaitu prestasi ringgit pada awal tahun iaitu sangat baik. Kalau anda lihat, itu graf tu menurun, menunjukkan prestasi rupiah, nilai rupiah itu berada pada 14951. Itu adalah prestasi yang agak baik. Namun pada masuk saja bulan Februari hingga ke bulan Mac, kita dapat prestasi merosot terhadap rupiah sehinggalah ia mencecah angka paling teruk di tengah bulan Mac hingga April. Namun kita dapat lihat iaitu kembali sedikit pulih iaitu mata wang rupiah, ia menurun start pertengahan Mac sehinggalah iaitu pada bulan Mei kita dapat iaitu prestasi agak baik untuk rupiah pada ketika itu. Namun kita teliti daripada Mei sehinggalah Jun, ia merosot sedikit saja, tak banyak, sehinggalah bulan Julai yang kita dapat teliti ketika ini iaitu jumlahnya nilai rupiah adalah 15020 dan ini adalah trend rupiah mata wang negara Indonesia di mana kita dapat teliti agak baik dan kini ia dalam fasa yang agak baik tapi ia dalam trend kekal iaitu tidak bergerak. Kalau kita lihat juga iaitu negara jiran yang lain, bagaimanakah prestasi iaitu mata wang mereka dalam masa 6 bulan pertama pada tahun ini, dan kita akan lihat pada Thai baht. Kalau kita lihat prestasi pada Thai baht ketika ini pada Februari, kalau kita lihat kebanyakan negara, kita lihat pada Februari iaitu nilai mata wang negara mereka agak baik. Namun apabila masuk daripada Februari hingga Mac, seperti negara Malaysia, negara Indonesia yang kita lihat tadi, kita lihat nilai mata wang mereka mula merosot apabila masuk saja bulan Mac tahun ini. Di sini anda teliti sehinggalah ia merosot, graf naik menunjukkan nilai mata wang negara Thai baht merosot iaitu berada pada paras ketika ini lebih kurang 35.17. Namun kita lihat ia turun sedikit tapi ia kekal iaitu stagnan iaitu nilai Thai baht di sini sehinggalah bulan Jun dan bulan Julai sedikit kita dapat lihat ia merosot sedikit. Lebih kurang nak masuk hujung Jun tu merosot nilai Thai baht, tapi pada waktu itu kita dapat lihat masuk saja awal bulan Julai ia sedikit mula ia turun kepada 35 lebih kurang 35.01 dan ini adalah pergerakan nilai mata wang negara yang kita dapat teliti daripada nilai ringgit iaitu rupiah dan juga Thai baht terhadap USD dollar ketika ini. So tentu Najib, daripada data ini bergerak ke hadapan, kita nak tahu bagaimanakah nilai ringgit ini, apakah faktor dalaman ataupun faktor luaran yang menyebabkan prestasi ringgit kita menurun sehingga kini, dan adakah ini akan berkekalan pada masa akan datang, Najib? Itu adalah persoalan utama yang bergerak ke hadapan. Okey, itu realiti yang Nina bawakan. Kalau kita melihat pergerakan itu ada sedikit perbezaan dengan mata wang serantau ini perkara yang kita ingin bincangkan. Saya nak bawakan pakar kita pada pagi ini. Joining us this morning is Professor Dr. Jeffrey William, Economic Professor, Malaysia University of Science and Technology. Prof, thank you so much for joining us this morning. Prof, we know that the combined factors, both regional and also globally, have made the ringgit, to be somewhat weakened to its current level. How long do you expect, this to prolong, and what measures can be taken or have been taken in that sense to reduce the impact and subsequently support the value of ringgit? Okay, well, good morning. Thanks for having me. The question as to how long this is going to last is really a question of how long we're going to see the developments in the global economy influencing the ringgit. Actually, since the Financial Markets Committee of Bank Negara issued a statement, actually last week, wasn't it, last Tuesday, the ringgit has actually stabled, and certainly the decline that we have been seeing over the last few months appears to have been stemmed to some extent. And so since last Tuesday, the ringgit has been trading in a pretty stable range of about 4.66 to 4.68 to the dollar over that period. So from that perspective, what we
know and understand about the current situation is that it is largely driven by factors outside of the control of Malaysian policymakers. And to that extent, when you ask the question, how long will that last? Well, it will last for as long as the international financial markets are more interested in investments in other countries than they are in investments in Malaysia. Professor, you have mentioned that the extent of the external economic volatility could expand quite longer. Maybe you can share with us from the external economic volatility, such as the global trade tensions or fluctuations in commodity prices, affected the depreciation of the ringgit? Well, you have to remember that exchange rates are determined by markets. And certainly in Malaysia, which is rather different to Singapore or Hong Kong, for example, Bank Negara is very clear about the exchange rate policy, which is that the exchange rate is a shock absorber, an automatic stabilizer within, which helps the economy to deal with some of these major international issues of volatility. And to that extent, it has been working really very successfully. And if we look now at what people are concerned about, the depreciation over the last 2 or 3 months, but actually if we were to go back just before the election, in November of last year, the ringgit was trading at 475. And after the election was finished and we had a new government settled into place, the ringgit actually appreciated really very significantly, nearly more than 10%. And so what we're seeing now are just normal changes in overall overall exchange rate position. And because Malaysia treats the exchange rate as a market-determined shock absorber, it really isn't something that we should be overly concerned about. There are ups and downs. So if we were to suggest, which is true, of course, that a depreciating exchange rate has an effect on the cost of imports, that's definitely true. But the impact that will have on consumers and on inflation is really very small. By contrast, a depreciating ringgit does help exporters very much indeed. And so we have to look both at the costs and the benefits. It's a bit of a trade-off. My personal view is very much in line with that of Bank Negara, which is that the markets will determine the exchange rate, and the bank should only intervene when that becomes excessive or when it would affect the underlying fundamentals of the Malaysian economy. And actually, that's not the case at the moment. The underlying fundamentals of the Malaysian economy are very strong. We have inflation is fallen to about 2.8%, and it's going to fall to about 2.5% in the next month or so, and it will continue to fall, in my view, for the rest of the year. The economy is growing and the financial sector is stable. And that's because we allow the exchange rate to fluctuate in the way that it is, and we shouldn't be overly concerned about it. Prof, we'll get into the export aspect later on. But how has the monetary policy stance of the central bank, especially the Fed, for instance, impacted the depreciation for the ringgit, and what alternative measures could have been taken to mitigate the depreciation? We've been talking about, for instance, central bank, the Bank Negara intervention, and we know, some experts say that this is not sustainable for a longer period. And we've also seen before that Malaysia tried to repatriate some of the funds invested from overseas to support the value of the ringgit. Do you think that this kind of measures, can help boost the value for a medium term at least? Well, what we know is that it has worked for at least the last week, because the Financial Markets Committee made a statement last Tuesday, and as I mentioned just a moment ago, the ringgit has stopped depreciating and it has been stable for the course of a week. And a week is a long time in financial markets, let's be clear about that. In terms of the interest rate intervention, Bank Negara has not been following the Fed. And that's the correct position, because Bank Negara has its own mandate, which is to look at price stability, financial sector stability, and sustainable growth in the Malaysian domestic economy. And as a consequence, interest rate rises here have been very much more conservative. There have only been a few increases from 1.75% to 3% where we are now. And that has really helped the fundamentals of the Malaysian economy. If we compare it to, for example, to Hong Kong, Hong Kong has been following the Fed.
and their interest rates have risen by 500 basis points over the course since last March. So over that period, they have increased their interest rates by 5%. And for the whole of 2022, they were in recession, 4 successive quarters of economic contraction. So what they are looking at doing in terms of their monetary policy is to stabilize their exchange rate at the cost of economic growth. Whereas here in Malaysia, Bank Negara takes a different view, which is to use monetary policy, and particularly the OPR, to deliver sustainable economic growth and allow the exchange rate to fluctuate. And that's a different policy stance, reflecting the different structures of Malaysia's economy compared to Hong Kong, for example, and it has worked very successfully. If Bank Negara had been following the Fed, OPR today would be 6.75%, not 3%. And if the interest rates were at 6.75%, that means your mortgage, your credit card, your car loan, your personal loan, your business loan would be massively higher than where it is now. And that would crush borrowers. It would risk the type of recession that Hong Kong has had and that Singapore is in the first stage of at the moment. The Singapore economy contracted in the first 3 months of this year. And that would have actually a negative effect on the ringgit, because the fundamentals of the economy would be weakened if Bank Negara had been following the Fed. So it appears to me that Bank Negara has been following exactly the right policy. All right, as you mentioned, Professor, Bank Negara is on the right track as on the decision for the past few months and over the years. Maybe we could shift a bit on the trade aspect. On one hand, with the ringgit depreciations, exports from Malaysia are now cheaper relative to history and relative to its peer. It also implies that imports are increasingly more expensive, affecting businesses and consumers. Of note, Malaysia's current account balance to gross domestic product GDP ratio deteriorate over time from 15.9% as at end 1999 to 1.0% at first quarter of 2023. This proved that cheap does not mean good, especially in the long run. How do you foresee this will unfold further, with taking into consideration account with the first half for 2023 was expected the GDP was around 5%. It's a bit lower than target, but with the ringgit of depreciation, are we seeing this? How can we see this unfold further in the future, Professor? Well, I think that the observations you've just made are very interesting, because they help us to unravel the difference between the long-term trends and the short-term volatility that we're seeing at the moment. So in terms of the short-term volatility, if the exchange rate depreciates, yes, it does have an effect on the prices of imports, but only 10% of imports are consumer goods, actually, and a 5% depreciation in the exchange rate will only add 0.2% to inflation 12 months down the line. So the effect of higher import prices on inflation and on consumers is actually very muted. By contrast, if you look at it the other way around, the benefits to a depreciation for exporters are very much more considerable. And because we have seen a much lower growth in global demand and global activity, particularly we didn't see the push from the China reopening that many people had been expecting. There are headwinds in the global economy, which is affecting Malaysia's trade position. And the depreciation at the moment will help Malaysia's exporters. In the long term, as you mentioned, looking back perhaps to before the lockdown and even further beyond that, Malaysia's trade position is relative to other countries, and it really isn't a question of the Malaysian economy doing badly. It's much more a question of other economies doing very much better, particularly Indonesia, Vietnam, which are the larger economies in terms of their population. And they're also growing very much faster because they're at a little bit earlier stage of economic development. Now, these long-term trends are something that we have to look at
But the policy response to that is structural reform. And structural reform is, by its nature, not a quick thing. And it's also not an easy thing. There are no quick wins when it comes to structural reforms, particularly in terms of trade. And that's something that's very much, I think, on the economic agenda now. And we hope that we will see that the government will focus on that in the coming weeks and months ahead. Prof, I'll get into the structural reform later, but let's talk about the also another topic that correlates to the current situation. The the Bursa Malaysia performance as of yesterday is still below 1,400 benchmark. One of the measures, announced by the government last month basically was to the reduction of the stamp duty rate for the trading of listed shares on Bursa Malaysia from 0.15% to 0.10%. While the stamp duty cap is maintained at 1,000 ringgit for each contract. This change, which take effect in July, will directly lower the cost of transactions, especially for retail investors who are particularly sensitive to the costs. And yet, Prof, here we are looking at the FPM KLCI, which is lower, below than 1,400. What's your take on this? Well, again, this is a question of the long-term trend and the short-term volatility. Actually, if you look at the KLCI, it has been in trend decline since 2018, which is before the lockdown. And then it was around 1,800, and now it's, as you say, not quite meeting 1,400. It's actually nearly a 25%. Drop in its value over that period from 2018 to where we are now. And there are three main reasons for this. The first is that the companies listed on the stock market are underperforming, and that is simply a management problem. Some are very well managed and they are doing quite well, but many are not. And that's not good for investors, and particularly not good for foreign investors who have a lot of options for better performing equity investments, particularly overseas in different markets. The second big reason why we see this trend decline in Bursa since 2018 in particular is because it is actually very difficult for foreign investors to take a meaningful position in Bursa, because the companies are actually quite small and the shares are closely held, often by the founders of the company or by institutional investors here, the government-linked investment corporations, for example. And that means that foreign investors can't really invest a great deal in terms of getting a large number of shares at a meaningful amount of fund placement. Liquidity problem, and that's been a problem, a structural problem that's been there for a long time. And the third issue is that many international investors are now very much concerned about environmental, social, and governance issues. We know very much that ESG issues are very high on the agenda, particularly for international investors. And the fact is that Malaysian listed companies don't have a good reputation in terms of ESG, and that means that many international investors simply can't take the risk of investing in Bursa because they can't guarantee that the ESG rating or the sustainability reports reflect the actual underlying ESG risk. And that's a significant problem for international investors. Now, these things are all structural issues. And actually, the stock market is not a good barometer of the performance of the economy, because whereas Bursa KLCI has been in decline since 2018, actually for the whole of that period, apart from the lockdown, of course, the economy has been performing really very well. So you can see that there is a mismatch or a disconnect between stock market performance and economic performance. Okay. Prof, I want to ask about this because a lot of people have been commenting about this. How do you see especially the reform agenda taking place in Malaysia, especially after 7 months or so under the new government? And do you think that we've seen the impact yet? And are we on the right track? And what more should be done to further accelerate any kind of reform needed to boost economic performance? Okay, well, I mean, I think the most important thing to understand is that 7 months is a very short period when it comes to the economy, when it comes to structural
reform and structural policies. Nonetheless, we are seeing some important changes. We've already seen the start of the subsidy rationalization process. And that, in my view, is happening really very quickly, particularly in terms of utility subsidies. And the government is now moving on to looking at petrol subsidies. And I think that that process is clearly underway. And that's a very important structural reform, which will help both the fiscal side, the government's balances, but it will also improve market performance, in my view, in the long term. Professor, talking about rational subsidies, which Malaysia is a very big process right now, but I've discussed with some of the analysis experts. They're saying that maybe a rational subsidies is not quite attractive towards international investors. How do you think about this, Professor, actually? I think that the high subsidy bill, where it was really highlighted during the lockdown, of course, because it just exploded toward 80 billion, more than 80 billion ringgit. And that really exposed the level and the extent of the subsidies programs. And people really started to focus on that and ask questions about whether that amount of money is sustainable, whether we should be doing it, the market distortions that take place, and whether in particular it was actually helping, and this is of course at the core of subsidy rationalization, whether the subsidies are actually helping the targeted group, that is particularly people on low incomes. And what we know about subsidies is that they don't always successfully impact the targeted group in the way that they are designed to do, and they often have a greater benefit to people who, in many respects, don't need to have the subsidies. So that whole process has been thrown into the spotlight, and it's important that that happens, because we do need to reform the subsidies. Now, in terms of what the effect that will have on international investors, I think that international investors should look at this in a positive way. I think that they should see that this is a way in which the government is actually stepping back out of the market, stepping back out of the economy. It's freeing up the economy. It's reducing market distortions associated with subsidies. And it's also embarked on a process which will help to save money in terms of the government subsidies bill. And that will have a positive effect on the overall government balances particularly in terms of government deficit and the management of government deficit. And it will help the government to save money that can be reprioritized in terms of spending. And those priorities will be, to a large part, based on the structural reforms that we were just discussing. So I think if you look at it from that perspective, you can view it in a very positive way. Prof, with the doom and gloom sentiments in that sense by a certain group of people in the community and also from the experts, with the positivity that you mentioned a lot just now, how confident are you that Malaysia is in the right track to do structural reform and also to recover from all the bleak recovery that we are facing right now? Well, I mean, the two to 3 years that we had in the lockdown and the immediate period after the lockdown were truly terrible for everybody, not just here in Malaysia, but also globally. But, we have now recovered to post-pandemic levels in terms of GDP, for example. And we are back on a track of more sustainable recovery. It may be lower than we have experienced in the past, but nonetheless, it is likely to be more sustainable. And that's there in the numbers. The economy grew by 8.7% last year. It grew by 5.7% in the first quarter of this year. Inflation is now at 2.8% and is heading down, and that's a good thing. Interest rates in Malaysia are now in their normal range, and they're very much lower than in other countries in the region, and that's accommodating the possibilities of sustainable growth, and that's a very positive thing. There are headwinds, of course, as we've just discussed, in terms of the global environment for the exchange rate and the global environment for trade.
But generally speaking, if you look at the numbers, Malaysia is in a better position than many other countries in ASEAN and many other countries in Asia, and certainly is in a very much better position than many countries in Europe, particularly my own country back in the United Kingdom. Malaysia is in a very much better position than we are in the United Kingdom, and a very much better position than, for example, in the United States. So I'm actually very positive. Of course, we are looking forward to understanding what the government's strategies are for structural reform. We're promised to see that next month. We have the Economy Madani launched next month, and that will help to give us some clarity on some of the main issues. I think they've been highlighted, and we get some hints of what they are going to be. I think that there will be a focus on increasing incomes and increasing addressing the cost of living, not by manipulating or controlling prices or subsidies, but by actually raising people's incomes so that they can afford to meet the higher price rises that we see. And I think that will be a very important element in the reform process, as well as of course as the structural subsidy reforms. And then I hope that we will see a more open economy, removing government intervention, freeing up some of the markets. Flexible working arrangements, for example, will be extremely important in helping people in the labor market to improve their income possibilities. And so I think that these are the type of things that we're looking forward to see. Certainly, my colleague Nina is happy to hear about the suggestion, the flexible working hour by Professor. Thank you so much, Professor Jeffrey William, for joining us this morning. Really appreciate your thoughts and comments, and also, help us to understand the whole situation. Thank you so much, Professor. Thank you. Kita akan bertindak seketika, Nina. Selepas ini kita masih akan bincangkan tentang ringgit dengan tetamu kita yang lain selepas ini. Menyepi. Orang ramai. Kini kembali. Engkau siapa aku nak cakap engkau? Ha? Sepatu. Biarlah dia. Ketawa tak berhenti. Sayang. Saya bagi pegang main ke? Let you. Stream ke semua musim on demand. Dan nantikan musim terbaru. Sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Malaysia sebuah negara yang maju dan mempunyai potensi yang besar. Jadi awak yang rasuah, awak nak minta rakyat bayar. Saya tak akan luluskan semua ni. Saya nak jumpa dengan suami saya. Saya cuma nak tahu dia masih hidup ke tak. Tanggungjawab kita melaksanakan reformasi. Anwar The Untold Story. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Malaysia merekodkan kedatangan pelancong asing seramai 4.5 juta setakat suku pertama tahun ini, sekaligus menyaksikan perkembangan positif industri pelancongan negara. Malaysia, Indonesia dan Singapura berisiko tinggi berhadapan jerebu teruk pada tahun ini. Cuaca pada 2023 lebih kering dan panas akibat El Nino. Jalankan siasatan berhubung kegiatan jual beli pekerja asing di negara ini. Jika berlaku juga, satu tindakan yang keras perlu diambil. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Bertemu kembali. Kedudukan nilai ringgit boleh diperkukuhkan menerusi intervensi atau campur tangan dalam polisi tukaran mata wang negara. Penganalisis ekonomi Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid berpandangan negara Malaysia BNM boleh memainkan peranan secara aktif dalam aktiviti jual beli mata wang asing. Bagaimanapun langkah ini perlu mengambil kira situasi dan risiko yang ada dan tidak harus dilakukan sewenang-wenangnya. Kalau dari segi kita melihat dari segi approach intervention dalam interest rate, yes, dia mesti meningkatkan OPR-nya lagi.
Tapi kalau naik OPR, orang akan menjerit. Ya. Orang akan menjerit. Jadi dari segi politik pun tak begitu bagus dengan PRN sekarang ni semua kan. Cara yang lainnya, selain daripada OPR, dia boleh intervene terus melalui exchange rate policy dia. Iaitu exchange rate policy ni, bank negara boleh secara aktif menjual dan membeli USD ataupun foreign currencies secara agresif. Tapi kalau mampu. Jadi kerana kita punya international reserve taklah sebesar mana. Kita tak seperti punya Singapura, tak seperti Taiwan. Jadi kita punya international reserve kecil. Jadi jangan cuba bermain-main lah dengan perkara sedemikian. Secara teori dan teknikalnya, beliau berpandangan BNM sepatutnya menaikkan kadar dasar semalaman OPR menyamai atau melebihi kadar rizab persekutuan atau Fed rate. Bagaimanapun, perkara ini sukar dilaksanakan mengambil kira kehendak rakyat dan situasi ekonomi negara. Justru kadar OPR hanya mampu dinaikkan sedikit berbanding kadar sebelumnya. Meskipun begitu, beliau berpendapat bahawa kerajaan memainkan peranan untuk mempengaruhi pelabur antarabangsa melabur dalam negara yang mana memberi kelebihan kepada ekonomi negara. Jadi salah satu caranya ialah kerajaan boleh mempengaruhi sentimen ini. Kita katakan tadi pelabur asing nak masuk ataupun ataupun tak nak masukkan duitnya di dalam negara ini. Jadi kalau kita instill ataupun kita tanamkan confidence kepada pelabur asing bahawa negara kita ni memang negara yang sungguh serius dalam meningkatkan kecekapan ekonomi dia. Jadi kalau itu boleh kita yakinkan, kita akan dapat menarik pelabur asing. Beliau berkata demikian dalam program agenda Awani bertajuk Ringgit Lemah, Apa Perlu Buat pada Isnin. Okey, Nina, kita nak mengulas lebih lanjut tentang ringgit ini sebab ringgit ni semua orang terasa. Nina pun balik dari balik dari China. Dari China pun Nina kata duit pergi pun dapat kurang masa tukar, balik pun lagi lah kurang. Lagi kurang, betul. Tukar. Tapi ini realiti semasa. Kita nak bawakan seorang lagi pakar kita, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UIM, bersedia berkata ini. Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Okey Doktor, pertama sekali kita nak melihat kepada ramai pakar yang melihat bahawa bank negara harus segera menaikkan kadar faedah ataupun OPR ini untuk untuk setidaknya selarikan keadaan semasa berbanding dengan the Fed di Amerika Syarikat. Kita akan melihat pada minggu ini akan ada pengumuman oleh bank negara, adakah ini akan menyaksikan peningkatan dan sekiranya ada, bagaimana ini mungkin membentuk pergerakan ringgit kita sepanjang untuk minggu mendatang. Kalaupun Bank Negara Malaysia menaikkan kadar OPR, saya fikir kesan dia agak terhad dalam konteks untuk kita nak mengawal ataupun cuba untuk mencari penyelesaian kepada kejatuhan nilai ringgit pada ketika ini. Jadi bagi saya pada ketika ini pun sebenarnya Bank Negara sudah pun melakukan intervensi dan saya fikir ini adalah satu tindakan yang tepat lah. Tapi cumanya apa yang saya lihat, keputusan untuk menaikkan OPR itu akan memberikan banyak kesan negatif, terutamanya dari segi peningkatan dalam kos pinjaman, kos sara hidup rakyat secara keseluruhan. Jadi bagi saya dalam konteks kejatuhan harga ringgit ini, apa yang perlu dilihat adalah bukan sahaja dalam konteks dasar monetary tetapi juga dari segi dasar fizikal, kerana saya fikir secara asasnya apa yang perlu kita lihat adalah dari segi bagaimana menaikkan keyakinan pelabur dan juga bagaimana kita mencari pelbagai aktiviti ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan ringgit, contohnya daripada sektor pelancongan dan sebagainya. Doktor, kalau seperti yang kalau kita lihat daripada iaitu jangkaan unjuran Institut Bank Negara, mereka mengunjurkan bahawa nilai ringgit kepada USD dolar untuk suku ketiga, suku keempat akan kekal di paras 4.5. Kalau kita lihat sekarang ada 4.6 dan kalau kita teliti kebanyakannya penganalisis pakar mengatakan kita tidak perlu risau. Tetapi bergerak ke hadapan sebagai satu negara Malaysia, seperti
seperti yang doktor cakap tadi, sebenarnya kita harus fokus kepada terhadap mengubah persepsi pelabur, mengubah keyakinan mereka ke tahap yang lebih baik, termasuk juga dengan peluang iaitu kita cari di sebalik aktiviti ekonomi. Jadi ini adalah dikatakan jangka pendek. Jadi bagaimana rakyat Malaysia mungkin boleh mengambil peluang di sebalik ringgit yang tengah menurun ni, doktor, bergerak ke hadapan? Bergerak ke hadapan, apa yang boleh dilakukan oleh rakyat agak terhad lah. Saya nampak apa yang banyak kita rasai dan juga saya fikir apa yang akan diimpaknya kepada rakyat tu lebih negatif daripada positif. Jadi menuju ke hadapan, saya mungkin agak tidak setujulah bila kita kata ringgit itu kalau dia lagi jatuh sehingga 4.5 tu bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan. Saya fikir ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian kepada kerajaan, kerana saya secara peribadi tidak percaya kepada kecekapan pasaran lah. Saya tak setuju bila kata kalau harga barang naik, jadi kita jangan beli. Itu kenyataan kita mengandaikan bahawa pasaran itu cekap. Bagi saya pasaran ini dia tidak sempurna. It's imperfect market. Sama juga dalam forex. Jadi kerajaan perlu sebenarnya bertindak, terutamanya dari segi bagaimana cuba untuk mencari strategi yang lebih menyeluruhlah, dan juga strategi yang berbentuk structural, terutamanya dari segi reformasi persukaian, reformasi dari segi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar, dari segi bantuan khusus yang boleh diberikan kepada rakyat lah, supaya mereka dapat berdepan dengan keadaan ringgit yang pada ketika ini tidak menentu. Tapi macam saya sebutkan tadi, kalau kita bercakap bagaimana rakyat boleh mendapat manfaat dari segi jangka masa panjang, saya tidak nampak apakah manfaat dia dari segi jangka panjang. Tapi dalam jangka masa pendek ini, saya yakin bahawa kita boleh mendapat manfaat, contohnya dari segi bagaimana kita nak memperkasakan sektor-sektor domestik. Tapi ini dengan andaian bahawa kita mempunyai kuasa belilah untuk nak merancangkan ekonomi. Masalah dia, kuasa beli kita pun sudah semakin terakis akibat daripada jatuhan ringgit ini. Walaupun kita boleh katakan jatuhan ringgit ini memberikan kebaikan kepada ekspor, pasaran ekspor, komitmen ekspor. Tapi jelas bahawa data-data yang kita lihat menunjukkan bahawa berlakunya kemerosotan juga dari segi prestasi ekspor, prestasi import, prestasi perdagangan kita, prestasi kita punya balance of payment pun sudah semakin mengecil. Jadi ini tidak reflect kepada keadaan yang menyatakan bahawa kejatuhan ringgit ini akan memberikan manfaat dari segi pemain-pemain ekspor kita. Jadi bagi saya ini melibatkan isu struktural yang memerlukan perhatian khusus daripada kerajaan untuk memastikan bahawa dalam jangka masa panjang kita mempunyai strategi yang jelas ataupun juga dari segi naratif ekonomi hala tuju yang jelas untuk meyakinkan pelabur, dan juga dalam jangka masa pendek mungkin kerajaan boleh memastikan bahawa adanya rancangan yang boleh memastikan contohnya peningkatan dalam aktiviti pelancongan, dan juga mungkin boleh memberikan bantuan-bantuan secara terus, bantuan kewangan kepada rakyat untuk memastikan rakyat tidak begitu terkesanlah akibat daripada peningkatan dalam inflasi import yang berlaku akibat daripada kejatuhan ringgit ini. Doktor, bulan depan mungkin dijangkakan akan dilancarkan tentang pelan hala tuju ekonomi madani ini. Kita belum tahu apa perinciannya. Bagaimana tu kita melihat bahawa agenda reformasi yang dilaungkan sebelum ini
ramai yang melihat bahawa ini belum cukup jelas dilihat oleh orang ramai, apatah lagi oleh pasaran. Saya bersetuju dengan pandangan doktor bahawa tidak boleh diserahkan sebulat-bulatnya kepada pasaran kerana kita perlu melihat kepada dasar fiskal kita juga, bagaimana kita berbelanja dan sebagainya. Doktor juga menyentuh tentang pencukaian tadi yang memang dinyatakan oleh kerajaan bahawa tidak akan dilaksanakan GST pada ketika tempoh sukar ini. Tapi tajuk kita pun hari ini berkaitan dengan menelan mencari ubat yang pahit. Ada kalanya pengenalan dasar-dasar seperti ini adalah tidak popular dari segi politik. Ubatnya pahit tapi perlu dilaksanakan. Bagaimana pandangan doktor? Adakah ini ada dalam agenda kerajaan pada ketika ini, cukup jelas ingin dilaksanakan bergerak ke hadapan ataupun masih lagi samar-samar lagi? Ya, bagi saya masih tak jelas. Najib, saya setuju bahawa kalau kita nak mencari ubat pahit itu, saya bersetuju dan berpendapat bahawa saya bersetuju dengan beberapa analisis pakar ekonomi dan juga saya membaca laporan IMF consultation report yang menyatakan bahawa perlunya kerajaan mempertimbangkan untuk melaksanakan cukai GST. Jadi ini bagi saya perlu diperjelaskan kerana kalau kita tidak memperincikan dan menumpukan kepada usaha untuk nak memberikan ataupun meletakkan satu bentuk cukai yang lebih cekap daripada apa yang ada sekarang, ini menyebabkan walaupun kerajaan menjangkakan apa-apa pengumuman dasar sekalipun ataupun hala tuju naratif ekonomi sekalipun, mesti ada dari segi keadaan di mana pasaran dan juga pemain-pemain industri agak skeptikal Najib dan juga Gina, kerana kalau kerajaan mengatakan mereka melihat usaha untuk nak mengurangkan hutang dan juga defisit itu adalah satu prioriti mereka, jadi persoalan dia apakah strategi yang tuntas ataupun perancangan yang komprehensif yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ataupun menangani masalah, contohnya isu kejatuhan ringgit dan juga masalah kos sara hidup ini dapat diselesaikan secara yang kita kata secara yang menyeluruh. Jadi ini menimbulkan persoalan di mana hasil negara yang akan dikutiplah di masa depan dalam konteks cukai. Begitu juga saya nak sentuh sedikit di dalam belanjawan 2023 ada dikatakan untuk membuat kajian berkenaan dengan cukai capital gains tax. Ini pun saya fikir juga perlu diperincikan dan juga mungkin rakyat pelabur tanya adakah kita akan laksanakan capital gains tax ini ataupun bagaimana, kerana kalau kita betul nak mencukai orang kaya, sebenarnya orang kaya ni dia bukannya T20 orang kaya ni mereka mendapat pendapatan daripada aset. Jadi kalau tidak ada capital gains tax itu, maksudnya kita sebenarnya tidak mencukai golongan kaya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada T20 dan kita contohnya menarik subsidi golongan T20, mengurangkan dari segi pemberian bantuan kepada golongan T20, saya fikir kita sudah silap dari segi usaha untuk kita nak merasionalisasi subsidi itu. Baik, jadi seperti yang doktor cakap tadi, sebenarnya untuk kalau kita teliti perkara ini, pasal cukai ini, sebenarnya kerajaan ada pernah maklumkan bahawa cukai tidak boleh dilaksanakan ketika ini kerana keadaan ekonomi rakyat, kos sara hidup yang sangat tinggi. Dan namun kalau kita lihat seperti yang terdapat beberapa pandangan, iaitu penganalisis mengatakan bahawa antara cara untuk mengawal iaitu kurangkan hutang negara, untuk kawal defisit negara adalah perlu mempunyai iaitu sumber pendapatan negara yang amat kukuh, dan mungkin kita ramai yang berpandangan iaitu cukai sepatutnya digerakkan. Namun kalau kita cakap mungkin cukai ataupun GST ini tidak sesuai dilaksanakan, tetapi mungkin kita boleh memadanikan cukai ini seperti kita memadanikan iaitu daripada pergi penstrukturan ekonomi, kita memadanikan, mungkin kita memulakan iaitu pencukaian ini pada iaitu tahap ataupun yang rendah. Adakah ini boleh dilaksanakan pada masa akan datang
ataupun sebenarnya kita perlu teliti pengstrukturan cukai kepada aspek lain lagi, Doktor? Bagaimana? Kita letak situasi lah. Kita letak situasi itu, Doktor. Kalau GST 4%, boleh kita laksanakan? 4% bagi saya kita tak dapat laksanakan, kerana kalau 4% tu maksud dia kita akan mendapat hasil yang lebih rendah daripada apa yang kita dapat sekarang. Namun begitu, okey, walau bagaimanapun saya fikir adalah satu permulaan yang baik, kerana saya berpendapat pelaksanaan GST adalah asasnya bukan sahaja berkenaan dengan meningkatkan hasil negara, tetapi juga ia adalah satu sistem cukai yang jauh lebih cekap, jauh lebih efisien, jauh lebih telus daripada apa yang ada sekarang. Jadi saya fikir kita perlu mengambil prinsip ataupun semangat untuk nak melaksanakan GST itu bukan hanya melihat kepada kadar perantusannya ataupun dari segi berapa hasil yang kita patut dapat. Jadi dalam konteks itu bagi saya, walaupun 2% sekalipun, saya fikir ia adalah satu orang kata a step in the right direction. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu lihat dari segi apakah perancangan kerajaan, dari segi pelaksanaan. Sebabnya saya tidak menjangkakan kesempurnaan. Bila kita cuba melakukan satu reformasi struktur, memang ada kelemahan dari segi pelaksanaan. Itu bagi saya lumrah. Tapi apa yang perlu kita lakukan menuju ke hadapan adalah memperbaiki pelaksanaan. Bukannya kita menghapuskan cukai ataupun apa-apa dasar itu dan melakukan sesuatu yang tidak ataupun kurang baik daripada apa yang ada. Boleh kita hapuskan, tapi kita perlu, bila kita lakukan perubahan, is change for the better lah. Bukannya kita buat perubahan tapi perubahan itu lebih teruk daripada yang sebelumnya. Jadi kita perlu mengambil saya fikir semangat itulah dalam kita cuba untuk melihat dari segi pelbagai reformasi ataupun nak mencari ubat pahit itu untuk memastikan adanya keyakinan pelabur, sebab kita tahu GST ini dia pro perniagaan. Dia pro perniagaan, dia pro pelaburan, dan inilah sebenarnya asas penting untuk kita nak memastikan ringgit akan mengukuh pada kita kata nilai yang fair value lah yang kita boleh capai dalam jangka masa sederhana. Jadi ini yang saya jangkakan patut diletakkan di bawah naratif ekonomi madani yang dijangkakan akan diumumkan pada bulan hadapan. Saya suka bila doktor sebut kata bahawa seperti yang Prof cakap tadi mengenai implementasi cukai. It's not about what you do it, it's about how you do it. Dan doktor juga sebut bahawa bukan mencari kesempurnaan. Nina pun bukan mencari kesempurnaan dalam banyak perkara, tapi betul kita nak clarity, kejelasan itu insya-Allah kita akan nantikan, dan juga sepanjang bulan-bulan mendatang untuk mengetahui penonton juga ada banyak perkara yang akan diumumkan, antaranya adalah sudah pasti dasar ekonomi madani ini dan juga dasar perindustrian Baharu mungkin dijangka akan diumumkan, dan juga akan disusuli belanjawan dan sebagainya. Semua perkara ini bagaimana dia akan menyumbang, termasuk juga RMK ke-12 semakan juga akan ditentukan, dan juga bagaimana untuk kita melihat ini akan terkandung dalam semua dasar-dasar ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia, kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita berhenti seketika, Nina. Betul, nanti kita akan kembali selepas ini. Satu mesyuarat akan diadakan Kementerian Kesihatan dalam masa terdekat ini untuk membincangkan garis panduan baharu COVID-19 berikutan pengumuman penamatan status kecemasan kesihatan global Malaysia oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hentikanlah berpolitik secara retorik menggunakan modal kaum dan agama sebagai asas untuk meraih populariti dan juga sokongan. Untuk tidak ketinggalan dalam era digital ni, perkhidmatan baik pulih kenderaan dan jentera berat turut ditawarkan dalam media sosial. Diberi ruang untuk kembali pulih. Keluarga pun dulu layan Janet macam keluarga sendiri. Astaghfirullahaladzim. Kenapa hantar saya kat sini? Kan rumah family awak stay kat sini dulu. Kau gaduh dengan dia? Segala yang dirancang sia-sia. Kenapa kau nak kahwin dengan Maisarah? Saya sendiri tak tahu yang Maisarah tu adik Munira. Kenapa you tak balik rumah I? Mak you kan dah benci sangat dengan I. Anak you balik rumah I sekarang. Ceraikan Jannah. Mama tak payah masuk campur. Syawal! Saksikan Hijrah Jannah di Astro Ria dan Astro Go. Bangkit dari bara lalu dihembusnya nyawa, saktinya dan aksi. Happy lah sebab tak pernah menang kan.
So, ni first time nak. Saya nak diorang buat lagi yang macam-macam ni dan tarik lagi minat orang-orang luar dengan wak-wak yang menarik lah. Polis Ibu 3, kita lagi kuat. Majlis Perbandaran Tawau MPT melancarkan perkhidmatan pembaharuan lesen secara dalam talian untuk memberikan kemudahan buat lebih 16,000 pelanggannya. Kerajaan Malaysia diharap dapat mengiktiraf sambutan Hari Gawai Dayak sebagai cuti umum di negara ini. Usaha menangani krisis air di Sabah dilihat menunjukkan perkembangan positif selepas peruntukan RM320 juta sedang dipertimbangkan Kerajaan Persekutuan. Bertemu kembali, kita teruskan dengan laporan seterusnya di mana syarikat alat ganti kenderaan terbesar Thailand, Apico High-Tech Public Company Limited AAPICO melabur RM140 juta untuk mengeluarkan komponen kenderaan bersama Proton Holdings Berhad. Kerjasama itu dimeterai antara Proton dan anak syarikat AAPICO, Advanced Vehicle Engineering Global Sdn Berhad AVE Global. Menerusi kerjasama AAPICO dan Proton, syarikat itu membuat pelaburan awal sebanyak RM40 juta ke atas kemudahan seluas 8.09 hektar milik AVE Global. Kerjasama akan menyaksikan AAPICO memegang sebanyak 60% F Global daripada Proton, manakala 40% dimiliki Proton dalam syarikat yang akan dinamakan semula sebagai AAPICO F Sdn Berhad. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjelaskan, kerjasama ini merupakan satu petanda positif kepada industri automotif negara. Ini adalah satu tanda yang positif dari segi otomotif sektor kita yang banyak menyumbang kepada KDNK dan pelaburan negara. Dan saya berharap supaya momentum ini diteruskan dan kita dapat melihat bagaimana industri otomotif ini akan terus berkembang, terutamanya dalam teknologi yang barulah, ya, terutamanya dalam EV dan juga EV. Mengulas lanjut dasar automotif nasional NAP yang diterajui oleh MITI akan memastikan industri terbabit terus berkembang pesat dalam tahun-tahun akan datang berdasarkan matlamat dan sasaran lebih jelas dari segi hala tuju. Okey, akhir sekali, harga rumah diunjur meningkat antara 1.5% hingga maksimum 4% pada separuh kedua tahun ini berbanding tahun sebelumnya. Pengasas bersama Julai IQI dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan, Kashif Ansari berkata unjuran itu adalah lebih baik ataupun lebih realistik berbanding unjuran kenaikan 25% oleh Persatuan Hartanah yang disifatkan sebagai terlalu yakin. Persatuan Hartanah Malaysia Pertama dilaporkan berkata, harga hartanah akan meningkat sebanyak 25%, terutamanya bagi rumah berharga RM500,000 dan ke atas tahun ini. Katanya, isi rumah mempunyai kemampuan kewangan selain inflasi yang menyederhana, ekonomi berkembang kukuh dan pekerjaan meningkat. Beliau berkata pengurusan berhemat Bank Negara Malaysia dan inisiatif proaktif kerajaan telah menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang stabil dan kepada pasaran hartanah. Jelasnya secara keseluruhan, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2023 mungkin berada antara 4 hingga 5% walaupun persekitaran global tidak bertambah baik. Kashif percaya bahawa urus niaga pasaran hartanah kediaman akan bertambah baik separuh kedua tahun ini dipengaruhi beberapa keadaan termasuk inflasi yang menurun dan kewangan isi rumah yang kukuh. Menurutnya, jumlah urus niaga nasional meningkat sebanyak 30% dan jumlah nilai urus niaga meningkat sebanyak 24% berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata prestasi kukuh pasaran kediaman dan keuntungan baru-baru ini telah menyebabkan hartanah tidak terjual di negeri-negeri di mana ia paling teruk turut menyusut. Malah, pasaran akan mendapat manfaat daripada hartanah tidak terjual yang semakin berkurangan. Okey, Nina, semua harga tengah mahal sekarang. Harga rumah makin naik, harga elektrik makin naik. Direktor kita ke Adakah kata beli telur kat pasar pun makin naik sekarang harga. Ringgit pun tengah jatuh sekarang. Kita kena tengok kat semua keadaan ini. InsyaAllah Niaga Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa dan kami muatkan di laman web kami astroawani.com. Sekian sahaja untuk jam ini. Saya Najib Arif. Dan saya Nina Ruzman. Salam hormat.